Datuk Yang Dipertua, ini melibatkan hampir 1,800 halaman. Dan itu dengan HS ini, itu harmonized system. Dan melibatkan banyak perkara. Kerana itu duty custom ini sampai 20 atau 30 bilion, bukan begitu kecil. Saya pun hairan juga mengapa tidak ada orang yang berminat dengan kutipannya begitu banyak. 20-30 bilion bukan main. Ini nak kurangkan duty, nak kurangkan. Ya, jadi saya berharap Yang Berhormat dapat menjawab. Kerana banyak ni tu, misalnya di dalam section 1 tu, dia melibatkan live animals, haiwan lah tu, bukan binatang, haiwan tu, ya, lebih sopan sikit, ya, live animals, meat and edible, meat offal dan sebagainya. Dan mengenai itu section 2 tu, vegetable products, live trees and other plants, bulbs, roots, and the like, cut flowers and ornamental foliage. Dan ada yang diimport, itu tumbuh-tumbuhan tu diimport juga. Dan sekarang duty nak dikurangkan. Saya berharap Yang Berhormat dapat itu menerangkan. Dan termasuklah edible fruit and nuts, citrus fruits, melons, coffee, tea, meat dan spices. Kopi tu banyak, Datuk Tan Sri Yang Dipertua, kopi tu banyak, teh pun banyak. Dan duty dikurangkan. Dan ini Yang Berhormat Menteri Bera pun mesti ada terlibat dengan ni dah. Walaupun perhimpunan UMNO, tapi Yang Berhormat, ikan kembung, ikan kerapu, kepung merapu. Pencelahan. Ini kepung dia pakai bunga warna merah. Datang daripada mana kepung? Wanita UMNO ke? Saya tengok Yang Berhormat pun tak tentu sangat. Fakta Yang Berhormat tadi 20 ke 30 bilion pengurangan. 20 ke 30, 10 bilion. Agak-agak mana boleh agak-agak Yang Berhormat? Nak tanya menteri kenalah betul-betul. Yang Berhormat bercakap pun tak ada fakta yang tepat. 20 ke 30 Yang Berhormat? Satu. Yang kedua, itu Yang Berhormat sebut 20 ke 30 bilion. 10 bilion bezanya. Itulah 20 ke 30 bilion. Perhimpunan UMNO tu keliru sekarang. Biarlah tangga batu, biarlah kepung tu dia merapu. Lagi satu. Lagi kita usik lagi lama lagi. Apa beza haiwan dengan binatang? Kepung sama dengan tumpat tadi, mempertikaikan haiwan, binatang, haiwan. Apa bezanya? Terima kasih Tan Sri Yang Bertua. Tan Sri Yang Dipertua, memang di Melaka Tangga Batu tu kesopanan berlainan. Tapi di Pahang, di Terengganu, di Kelantan, di Perlis, itu tak serupa. Halu sesopan santun lah tu, budi pekerti, itulah negeri-negeri ini. Walaupun Tangga Batu kurang sedikit, tafsiran kurang tu, kerana pernah dijajah oleh Portugis lah, itu masalah. Itu masalah kita orang. Tan Sri, ini sangka buruk ni.
Saya sangkakan tadi Yang Berhormat Kepung nak memperjelaskan perbezaan di antara haiwan dan binatang. Binatang dia berubah mengikut keadaan, macam sesumpah. Dekat sana rupa lain, dekat sini muka lain. Saya dah tengok dekat sini macam-macam ada terjemahan antara haiwan dan binatang, tetapi kebanyakannya menyebut binatang atau haiwan, haiwan atau binatang. Kalau Yang Berhormat type dekat Google haiwan atau binatang, dia keluar dekat sana. Dia kalau sebut haiwan atau binatang, binatang atau haiwan, dia tak ada perbezaan yang nyata di sana. Kod-kod ada beza lah, tuan-tuan. Tangga Batu tu dijajah oleh yang pertama Portugis, yang kedua Belanda, yang ketiga Inggeris, British, dan ketiga dia jajahan, dia sudah menukarkan corak fikiran. Ada yang keempat, UMNO. UMNO tu agresif sangat lah, tu dah agresif semua tu. Sekarang itu yang amat berhormat Menteri Keperdana kata kita mesti agresif semua tu. Tak kira lah itu bahasa yang digunakan, agresif tu cukup tak. Tapi sekurang-kurangnya kita tak mendoakan kehancuran parti lawan. Kita tak kata DAP-KO, tak kata PAS hancur. Kita doakan semua baik. Datuk Tan Sri yang betul di dalam Dewan ini, bila kita doa, kita ikut peraturan. Sebab UMNO tak payah doa, dia buat saja. Tiap kali kita bersidang, ambil gambar lah, ambil video. Lepas ni tak datang parlimen, ambil video. Di dalam Dewan ini, bila kita berdoa pada bermula sesi kita, bermula sidang kita, semua tu sopan santun, tak melibatkan parti-parti langsung. Inilah. Jadi Tangga Batu tu dia ikan kembung, ikan kerapu lah, kepung ini merapu Dewan lah. yang mulia. Ikan kembung, ikan kerapu, kepung merapu. Dan saya nak teruskanlah tu. Ya. Ini juga section 3 tu mengenai animal and vegetable fats and oils and other cleavage products, prepared edible fats, animal or vegetable fats, haiwan lah kita gunakan tu, Tangga Batu. Dan itu dengan section 4, prepared foodstuffs, beverages, spirits and vinegar, ini tobacco and manufactured tobacco substitutes. Itu tobacco ni. Mengapa kita nak kurangkan dengan tobacco? Di dalam negara ini kita itu tambahkan itu cukai. Tapi dengan sekarang dengan HS kita ni nak kurangkan pula. Saya merasa hairan. Tembakau. Dia nak kurangkan duty. Tapi saya anggap yang berhormat Menteri Daibra pun tak setuju. Boleh minta penjelasan? Boleh. Ya. Yang Berhormat Kepung, Ya. sedar tak bahawa ukuran pengurangan duty ni, excess ni, ini bermakna kerajaan telah memakmurkan negara. Negara mempunyai pendapatan yang berbeza-beza sehingga excess ini pun boleh dikurangkan, mengurangkan beban rakyat. Jadi setujukah Yang Berhormat Kepung? Di dalam negara di lokal tu kita tambahkan cukai, tapi dengan import, kerana tembakau tu kebanyakan import, import ni kita kurangkan cukai pula. Apa ni masalah sekarang? Dengan HS tu kita kurangkan cukai tu, kena batangan. Bukan kemakmuran. Yang makmur tu dikurangkan. Itu. Tapi tembakau dasar kita nak kurangkan. Kita galakkan semua orang yang penghisap rokok di sini berhentikan menghisap. Itulah hasrat kita.
Tambah pula kita itu menyarankan pihak kerajaan bila kita ada itu iklan pun di dalam kotak pun kita itu memuatkan cerita tembakau yang boleh merosakkan badan kita dan sebagainya. Itu mewujudkan kanser dan sebagainya. Itu dimuatkan di dalam kotak tu. Dan ditambahkan cukai dan sebagainya. Tapi sekarang nak kurangkan pula. Ini masalah kita. Kerana dia ada HS, jadi S lah tu, dikurangkan. Ini masalah. Dan yang berhormat Menteri dari Bela tak tahu dah. Dan di sini mengenai itu mineral products. Salt, sulfur, earth and stone, plastering materials, lime and cement. Saya berharap dengan ore, slag and ash dan sebagainya, banyak lagi lah tu. Saya berharap Timbalan Menteri dapat menjawab semua. Apakah itu kekurangan di dalam itu benda-benda yang saya sebutkan ini, termasuklah Seksyen 6. Kuala Krai mohon penjelasan. Baik. Baik, kaki tak bercakap ya. Tan Sri, saya ingin bertanya kepada Kepong mengenai cukai import tembakau yang dikurangkan ya. Kalau mengikut hujah Menteri Keuangan, kalau kita nak mengurangkan pengambilan sesuatu barang demi kesihatan, kita naikkan cukai. Gula contohnya, dikurangkan subsidi, artinya kita charge lebih supaya orang akan mengambil kurang gula dan mengurangkan kencing manis katanya lah. Tetapi dalam bab tembakau ini pula, dengan mengurangkan cukai ini, adakah kita menghantar apa-apa isyarat supaya menambah pengambilan tembakau ke apa? Jadi nampaknya macam ada apa nama itu, satu perkara yang pelik di sini. Kalau nak kesihatan yang baik, patutnya cukai ini dinaikkan, cukai import, supaya harga payah dicapai oleh perokok-perokok ya. Terima kasih. Kan Sri yang dipetua di sini tu dasar tu kadang-kadang pelak binti hairan. Pelak binti hairan memang tu kalau kita tambahkan cukai dia susah nak beli, tapi di negara kita dia import dia ada secara haram lah tu daripada Indonesia. Rokok-rokok masuk daripada Indonesia tak tanpa cukai pun. Tak ada cukai, ditambah cukai di sebelah tu, dan di sebelah yang lain kerana kita ada pintu-pintu masuk tu, jalan-jalan tikus yang banyak dan sebagainya, dia masuk ke negara ini tanpa cukai pula. Dan kebanyakan perokok di sini pun menghisap rokok yang tidak bercukai. Tak tahulah kalau yang berhormat Kinabaran termasuk di dalam golongan itu, saya tak tahu. Yang saya tahu tu yang berhormat Padang Besar tidak terlibat. Dan itulah Tangga Batu tak terlibat juga dengan menghisap rokok tanpa cukai daripada Indonesia terutamanya. Jadi saya tak tahulah macam mana kita buat. Bila kita naikkan cukai di sini, itu rokok daripada negara jiran tu tambah cukai. Dan sekarang kita nak kurangkan duty import. Masalah di situlah tu. Dan di Pantai Timur tu galakkan kita berhentikan tanaman tembakau. Tempat saya ingat tak ada dah tembakau tu. Boleh Kepong? Ini hisap rokok kata. Boleh tanya? Boleh, kalau tak hisap rokok boleh. Okay, tak hisap. Ya kah, tak hisap kata. Jangan tanya orang, mana boleh. Tanya sini. Bukankah ikuran daripada pengurangan duty import rokok tu, ini bermakna mengekang penyelundupan rokok. Ya, itulah matlamat kita. Sebab kalau duty dia import dia kurang, jadi rokok seludup pun tidak masuk sebab harga dia lebih kurang sama.
Cuba minta barang kepung. Kenapa HS ni dikurangkan duty import ataupun tidak, itu rokok tanpa cukai pun masuk juga. Dia tak kira lah. Di Putatan pun begitu juga. Terima kasih Datuk. Bukan Datuk, sahabat Kepung. Terima kasih Tan Sri. Ini saya tertarik dengan ucapan Kepung soal cukai tembakau ni. Ya, cukai sigup. Di Sabah banyak orang-orang tempatan yang menanam sigup. Kami panggil sigup. Tak tahu Kepung faham atau tak sigup ni? Terbaik. Ya. Faham tak Kepung? Di Ranau kita ada petani-petani penanam tembakau yang membuat sebagai satu pendapatan, hasil pendapatan daripada orang-orang kampung. Dan tidak ada rekod yang menunjukkan mereka ni mati awal kerana menanam tembakau. Yang mati ni kerana banyak tekanan. Jadi apa pendapat Kepung jika kita jangan halang, jangan terlalu lega dengan memberi cukai tembakau ni, sebab orang kita sendiri di Kelantan, Tumpat, Serasa, Kura-Kerai pun ada juga orang-orang Melayu yang tanam tembakau dulu. Sekarang dia galakkan tanam apa? Ni apa nama? Kenaf. Ya, digalakkan oleh kerajaan kerana kehendak WHO kesihatan. Tapi adakah bukti-bukti seorang doktor tulisnya? Ada bukti yang mana penanam-penanam tembakau ni yang banyak yang menteri pun mencela. Mencela dengan yang orang mencela. Bincang mengenai duty. Cukai. Tak ada cukai. Ini bukan yang Muhammad Kepung dia tak tahu lah. Saya minta Kepung cukai. Tak ada penanam tembakau ni. Pendapat Keluar tajuk lah, keluar tajuk. Keluar topik lah, keluar topik. Saya cadangkan oleh kena cuma Kepung yang tahu dengan hal ini. Biarlah Kepung yang bahas. Yang lain itu dengar sajalah. Ini sudah menjadi budaya kita, setiap ujung persidangan Kepung saja yang berbahas. Sila Kepung. Yang Muhammad Kepung pun salah tu. Tan Sri betul. Dia tak ikut lain tu. Tak betul tu. Dia derail tu. Babas. Tan Sri yang dipertua, kita minta tanya daripada pihak Kementerian Kewangan. Apakah mengenai perikul, kerana disebutkan di sini tembakau pula. Itu saja, Putatan dia sibuk, sigup dan sebagainya. Jadi kita galakkan di Sabah pun, semua orang tu, itu tanam, itu tumbuh-tumbuhan yang baik, tanaman yang baik. Yang tak baik jangan, walaupun dia tanam dia tak hisap, dia orang lain yang hisap. Itulah masalah. Jangan kita buat macam tu. Nilai-nilai di negara ini tak mengizinkan. Yang boleh rosakkan badan orang jangan kita tanam. Itulah Putatan yang berhormat. Ya. Dan inilah so saya nak tanya yang berhormat Timbal Menteri mengenai apakah, kerana di dalam buku yang begitu tebal tu ada catatan tembakau. Itulah saya tanya. Dan mengenai wood and articles of wood, wood charcoal, cork and articles of cork, ini termasuk manufactures of straw, of esparto or of other plating materials dan sebagainya. Dan di sini saya nak tanya mengenai itu textile dan textile articles ni. Jadi ini termasuk silk lah tu, sutra, wool, cotton, vegetable textile fibers, man-made filaments, staple fibers dan sebagainya. Dan apakah cukai mengenai menurut HS kita ni?
dan sebagainya, dan banyak lagi Tuan Yang Dipertua, Section 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21. Semua ini banyaklah tu. Saya pun tak tahu sama ada yang berhormat menteri sempat menjawab, kerana banyak perkara, banyak perkara. Kalau nak sebutkan semua pun mengambil masa yang panjang. Saya berharap yang berhormat dapat itu memberitahu kepada itu dengan secara singkatlah itu peraturan untuk itu menafsir sistem harmonis kita. Kita ada peraturan tertentu. Apakah peraturan yang ditetapkan untuk menilai, menafsirkan semua itu benda-benda di bawah sistem harmonis kita ni. Sekian, terima kasih.